kita boleh start recording OBS Studio. Tio kat belakang. Nanti saya akan buat rakaman. So, hari ni juga contoh. Agak. Okey, yang ni saya akan buat soalan yang ni. Agak-agaknya kita boleh buat dua soalan tu. Saya ni satu soalan je lah. Untuk yang ni. Tapi ia membawa markah 30 markah kan. Yang seperti mana awak buat soalan ujian tu. Awak boleh buat kan ujian kan? Tengok. Hmm. Yalah. Oh nanti saya akan beri nanti awak ingatkan minggu depan lah. Sebab kita ada lagi 3 minggu kan. Minggu depan saya akan beri semua jawapan. Test ke quiz semua. Saya akan beri ya. Dan minggu ni kan untuk markah minggu ni dengan dua minggu ni saya akan buat. Alhamdulillah lah kita sebelum 26 hari bulan. Okey. Ada masa saya ni. Tapi jangan risau. Yang tak adil tu jangan risau. Saya at least seorang pun okey lah. Saya dah cakap, saya dah janji. Seorang pun saya teruskan. Kalau contohnya dalam Islam kan. Jason the keyword dalam Islam kalau kita mungkin janji. Saya yang kena. Saya tu. Sebab tu. Suruh awak. Doakan banyak doa saya kan. Dah pada aku. Cara tu saya lah kan. Okey. Yang ini soalan ni Jason, mana muka awak? Buka lah video. Muka siap masing-masing ni. Ada tu? Oh masuk ni. Okey. Ni soalan dalam WhatsApp tengok ya. So Woody ni financial year. Yang ni dia punya PNL Kalau awak punya dia punya ada report, memang ada PNL ni. Sebab tu awak boleh buat sikit-sikit lah kan. Tetapi yang ini memang purposely for tax. Tapi kalau macam annual report tu kadang kita sembunyi mana tak boleh jumpa kan. Jadi yang ini dia punya jualan. Dan ni cost of sale ni lah cost orang kata cost nampak okay. Cost yang ni cost jualan, maksudnya cost utama, cost bahan mentah. Cost utama. Dia sebut sebagai cost of goods sold juga, kadang cost of sale. Cost of sale ni lebih kepada perkhidmatan. Memang ini kadang dicampur perkhidmatan dengan apa? Pembuatan. Dia betul pembuatan, dia ada cost of goods sold sebab dia buat kan. So yang ni cost yang orang kata cost utama, sebab tu dia dapat gross profit sini. Then campur dengan pendapatan lain. Kalau dalam income tax ni, orang kata income tax ni ialah semua pendapatan awak dicukai di atas bumi, dalam bumi, di atas bumi dan di tanah ni, rasa semua. Kadang-kadang ada galian dalam tanah tu, biasanya dia orang akan senyap-senyap lah kan. Tapi tu sebenarnya awak kena declare tau, kena bayar cukai. Sebab itu macam mana ya. Di pandai-pandai ada yang jenis orang buat sikit-sikit tak suspicious kalau jual banyak emas tu, kalau ada emas sebenarnya dekat dalam tu yang dapat detect sikit kan. Contohnya dapat harta kasih anak ni jadi tak perasan lah. Kalau awak jual serentak sekaligus, itu yang menyebabkan kerajaan tahu. Tapi sebenarnya pun tak boleh juga. Itu apa yang saya katakan ada yang expected. Maksudnya semua harta ni memang kerajaan Malaysia punya galian-galian. Untung semualah pendapatan. Pendapatan bukan jualan ni, untung. So kita ada pendapatan lain, dividen, interest income, dan tetapi ada juga yang dikecualikan. Allowable expenses, disallowable expenses. Okay, ada tak? Dan seterusnya dia tolakkan dengan ini operating expenses.
kita ada gaji. Tentunya gaji ni memang dibenarkan kan. Repairs and maintenance, legal, entertainment dan sebagainya, donation, semua ni ada dia punya cerita kat dalam. Sama ada, cuma tugas awak ialah jadi sama je saya rasa donation dan sebagainya. Bagus juga awak datang kelas hari ni. So yang dikatakan bahawa saya sekejap lah dalam 10 minit, satu-satu lah. Cost of sale tadi, cost of goods sold tu termasuk juga ialah inventory obsolescence. Maksudnya inventory usang dihapus kira. Contohnya barang-barang yang dah tak laku, dah tak boleh dijual. Tu awak kena record, kadang orang tak tulis pun. Okay. Tak declare pun. Ya. Itu yang terjadi sebagai inventory kita, sebagai aset. Sebenarnya saya tak boleh jual. Dan juga provision for inventory obsolescence. So yang ini dalam account yang saya ingat lah. Tak pernah pula kita belajar kan. So depreciation of property, plant and machinery ni lebih kepada apa? Sudut nilai. Kita ada hartanah, logi dan peralatan. Nilai lah. And then dividend. Dividend ni daripada Thailand, luar negara, limited maksudnya kita buat investment di Thailand. Kan? Dan kita kasih duit je. Nah, awak tahu tak yang test apa tu, Lotus S tu, yang beli Tesco tu di Kulai, tak tahu yang tempat lain, ialah daripada Thailand, investor Thailand. Okey, sebab itu kalau kita investor dan contohnya daripada invest kita invest lah, contohnya di Thailand, nah 100 juta, so kita dapat untung dividen, right? So dividen itu kita terima daripada negara luar. Dan sebenarnya dividen single tier from MCM Berhad, satu peringkat lah. Okay, dia tak ada berlapis-lapis. So yang ini daripada Malaysia ni, right? Dan interest income ni maksudnya dia nak menunjukkan daripada Singapore. Dan satu, interest receive on late payment of trade debts. Okay. Kita dapat hasil. Contohnya orang berhutang kita charge, kerana dia lambat bayar, kita charge dia interest. Itu pendapatan kita ya. Okay, 40,000. Then kita dalam salaries tu, dalam salaries yang banyak tu, jumlah yang besar tu, dia kecilkan ni, dia detailkan untuk gaji, bonus. Okay. Okay, and then I will try to explain 90% or 80% in English, right? This is time you to time for you to listen my explanation in English. So this is salaries, which include the salaries actually. And salaries, wages, and others is put under one account. But in that account, we will detail into salaries, bonus, EPF, and overtime wages. Salaries is your basic salary. Bonus is according to your staff performance. Alright. Then sometimes and EPF contribution, we contribute EPF for what we call employer percent rate. It's about 13% of the salary goes to EPF. Okay, then this is our staff, our company contributions to the EPF, KWSP. Right? And this is maksudnya duit company, it's not salary, it's not staff salary from salary, because of EPF instructed or instruct all employees have to pay from their from staff salary, have to contribute 13% extra to
EPF. That's why we did it into EPF. And then overtime wages. Overtime is upah lebih masa. Since our staff is allocate about 8 hours working hours. Then if staff, non-executive staff working extra time, then the staff will get overtime. So we pay the overtime because of the staff working extra hour. Right? Or maybe we have a shortage of staff. Okay. Including employee salary and bonus was a salary of 30,300 and bonus of for paid to blind telephone operator. You have to remember, every time you have to remember is blind what? Blind telephone is considered our blind telephone is our staff. Okay, you staff. So this is our advantage actually. We can get double deduction. So because of that, this question is called highlight of this salary and bonus for OKU. Awak tengok soalan ni panjang, bukan disebabkan apa dia ada bahasa Melayu kat sini. Orang nampak panjang. Repairs and maintenance is repairs and maintenance. Is it repair maintenance is allowable or disallowable? Depends. Depends whether we can always remember that capital expenditure is not allowed, right? And then for operation, for revenue expenditure, we spend so much money for to get back, all right? We've got to make sure our operation is run smoothly. For example, you have motorcycle or van, then you have to spend on petrol. If you do not spend on petrol, then our van cannot move or cannot run smoothly. Okay, that's why. But some expenses is not allowed. For example, for kita beli asset, kita buat renovation, some of the expenses is considered capital expenditure. And we have to remember whether this is for what we call revenue expenditure or capital expenditure. Okay, it's number 6 is legal and professional fees. So our legals, so kalau legal biasanya sometimes if you because so many legals, so ada yang berubah-ubah. Every year is always change of this. Contohnya kalau fees yang berkaitan dengan tidak beli aset macam mana, beli aset contohnya. Okay. So kita buat banyak soalan, then you can get variety of you can get more knowledge, alright? So this is one example if you do it by our own. Okay, then entertainment. So entertainment adakah dibenarkan? Is allowed or disallowable? Staff annual dinner, entertainment of clients and promotion gift. This is very always come out in the final question. Alright. Provision for doubtful debts. Okay, we have general provision and specific provision. Doubtful debt apa maksud dia juga? Maksudnya orang yang our client, actually our debtors that is owed to us, berhutang dengan kita. In 1,000 debtors, 1,000 clients, for example, Astro, and so many clients, it's about 1 million or 3 million or 5 million, I don't know, I forgot how many clients in Astro. So
if in 5 million client might be bukannya semua, it's not all our client, so client will pay all the debts, but sometimes ada yang memang tak nak bayar, memang tak nak bayar, duit lain dah meninggal ke apa, so itu yang dianggap sebagai hutang ragu or doubtful debts. Okay. Kalau specific provisions, so mesti kita tahu, oh yang ni dah bankrupt, si Ali dah bankrupt, si Mutu dah meninggal. So kita dah tahu this is what we call specific provisions. But general provision, general is about you allocate about 5%. Memanglah, memang ada ya, memang adanya orang yang takkan bayar. So yang baru sampai ni, we talk about the allowable or disallowable. This is provisions of debts, right? Sorry, doubtful debt. Our client is hard or difficult to pay our debts. Dan disebut dalam Al-Quran ni, dua muka orang yang berhutang ni memang liat nak bayar. Liat nak bayar. Kerana ada duit memang okay, kita nak bayar. Alright? Memang ada lah kes-kes macam itu. So, yang orang situ kita akan panggil sebagai general provision. Kita akan provide, for example, 4% of this their debt we consider doubtful debt. Okay, yang dia tak akan bayar. Right? And then the donation is about a little bit interesting. It's about allowable expenses, but allowable or double deduction, right? Yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Ada awak donate pada contohnya yang akan membawa ambil duit segala macam, contohnya government yang dibenarkan, okay, tanya. Then marketing close the cost of launching new products. So marketing expenses, right? So adakah kadang-kadang marketing tu nilai besar, large amount, then or ada yang it's not necessary. So yang ni pun kita kena perhatikan. And then ada operating expenses, kita ada huraian operasi lain. Yang ini yang jarang berlaku. This is not always, tak selalu berlaku lah belanja sisi lain. Yang sesekali quality inspection product, quality certification, and additional information is what capital allowance. Capital allowance is pengganti kepada depreciation. Depreciation is not allowable. Then we will income tax will change because of the income tax not allowed any capital any depreciation for asset, but the HLHD have their own rate of the depreciation, what we call as capital allowance. Then the capital allowance is can be divided into initial allowance and capital allowance for the current year, and unabsorbed capital allowance is $5,000. So this is very, I think this is if you get the what we call format macam ini, dan untuk menjawab soalan yang sama sahaja kurang, tak ada masalah. Rasanya memang tak menjadi masalah. Okay, cuma your parts, you have to print out the question number 4. If not, you just refer to your WhatsApp group. So I have already provided the question. Then the answer, outline answer I give you, you just write down into your paper. Alright. Then I will read your answer one by one, and then you finish the solve the questions. Alright. So kalau awak tahu, awak kena buat macam dulu lah. Yang ini adalah jawapan-jawapannya yang saya kelabukan ni kan. So awak cuba buat dulu lah sekejap ya.
Awak salin. So ya, siapa salin ni yang ada kertas tu, any student have own piece of paper or pencil lah. You have to write down copies. Nak menjemputkan masa. Kalau tidak, sehari tak siap. So, saya ada set of answers. Then you have to write down the outline of the answer. Then you have to find the figure yang kat sini berapa. Whether it's positive or negative. Alright. Nah, yang ni negatif lah. Merah. Saya merahkan ni. Negatif. Okay, boleh buat sekarang. So, net profit kat mana? Sebelah positif ke negatif kat sini. Yang ni sebelah negatif tolak. Maksudnya daripada net profit, you will minus. So, yang ni lah awak boleh buat bermula saya ajar kat sini lah. Saya akan ajar. Saya akan tunjukkan ke ajar lah. Tunjukkan. So, ada buku daripada sini, tak apa. Ada buku negatif kat kiri. So, awak untuk cepatkan tak menekan kelas sikit takut dia. Awak ikut saya dulu lah. So, it's either to whether plus is in your left or at your right, which is will be acceptable, will be accepted. Alright. So, awak cuba buat yang lain-lain tu. Berapa figure dia? Berapa figure? Saya dah beri dah dia punya ni. Saya dah beri dia punya apa? Dia punya perkara ni. Description. All this answer is in your question actually. Okay. Bila dah siap. So yang rasanya yang lain ada masih kat kampung dah tertinggal alat tulis tu. Mana ada siapa? Dah dia pun tak ada. Cerita Asia. So yang ada Siti Farah, awak kita harapkan Siti Farah ataupun Tio ke ataupun Jason. Yang lain tu dia masih ada kat luar. Tapi dia masih menunjukkan komitmen dah. Okey. Awak buat dia ni. Awak buat, tulis jawapan dia dan berapa figure dia. Awak masuk antara sebelah kiri ke kanan. Positif ataupun negatif. Okey. Lepas awak dah siap ni, awak boleh orang kata apa? Boleh beritahu dah siap cik. Itu cara kita belajar online. I will try my best. Okay. If I give the answer is not appropriate, you attend my class because you are not trying. Okay. So Jason, can I get your response about your status now? Whether you are ready or you just mingle up. Tio, adakah awak ready nak buat jawapan ni? Ataupun Jason, kata saya tak payah panggil. Awak tak ready kan, Cik kan? Ready, tak agak ready untuk menulis apa? Siti Farah ready tak? Saya jadi mana tu? Okey. Saya harapkan Siti Farah je lah. Ya, alright.
Eh, oh, ya, ya. Ah, ah, ah. Oh, nanti awak kenal. Saya beri contoh satu, awak nampak ni. Eh, dia ibarat macam allowable or disallowable. Contohnya kalau add back lah, tercampur balik kan. Expenses tu yang kalau tak dibenarkan, tercampur balik lah. Kalau tolak tu is orang kata apa, double deduction. Dia tolak dua kali lah kan. Sekali dah memang tolak. Nanti kita akan buktikan sepanjang kelas ni. Macam disallowable tak dibenarkan. Kita tak dibenarkan lah, belanja tak dibenarkan. Contohnya depreciation. So kita akan campur balik lah. Sebab kita dah tolak asal ni, kita dah tolak. Dalam PNL dah tolak. Tapi tak dibenarkan tolak. So campur balik lah. Itu dia. Kalau yang tolak tu, sebab awak dah tolak. Sebenarnya dia begitu dua kali ganda. Tapi kita akan buktikan lah nanti apa yang saya kata tu. Bagus, saya tanya nanti. Kalau ada dalam jawapan ni, kita akan ada bukti dia. Atau, ni saya akan beri jawapan. Lepas ni saya akan beri jawapan. This question ni, jawapannya akan diberi. Kan saya katakan sampai habis, bila habis baru saya upload dalam YouTube. Itu nanti kita akan beri jawapan. Yelah, nilai tu je lah yang diberi tu. Lepas tu dia beri nota tu, habis nak cek nilai kat mana kan. Nanti ada lah, nanti ada limited dia. Limited dia. Okay, kita cuba fokus pada soalan ni lah. Awak tunggu je lah. Awak tunggu kepada sampai habis. Nanti tunggu. So kalau ada awak ready Tio, awak salin je. Soalan ada dalam ni bukti tau. Soalan nombor 4 yang saya beri dalam WhatsApp tu. Then jawapan ni saya akan beri dalam online gini. Dan awak masukkanlah sama ada dekat positif atau negatif. Okey. Salah tak apa. Sebab saya akan beri jawapan yang betul. Okey. Nanti awak akan buat tengoklah check and balance. Okey. Hmm.
Dia ada dalam tajuk Business Expenses. Kalau tengok buku, awak boleh baca lah. Tetapi yang awak tu jangan, memang banyak, terlalu banyak. Itu yang gunanya kita buat soalan latihannya. So, rangka dia memang gitu je lah. Nanti kalau boleh saya akan terangkan yang ni lah. Banyak dalam jet buku tu, dalam buku tu adalah Business Expenses. Kita settlekan, kita akan settlekan yang tu. Hmm. Kaitan lah. Contohnya kalau soalan ni kan. Contoh soalan ni. Ni soalan ni kan. Ni PNL kan. Kan yang atas ni contohnya itu nombor. Contohnya kalau series and wages 920,000. So yang dalam 120,000 awak pergi nota 4. So yang ini yang bukannya maksudnya 920,000 tak semestinya not necessary is 930,000. Tapi ni detail ni apakah dibenarkan tak salary bonus dan sebagainya. So yang ini detail dia lah. So yang ini awak kata soalan tu memang susah lagi saya nak jawab. Kadang-kadang yang ini tak semualah. So dalam ini ada dalam detail kat sini. Detail ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. So nanti kita akan cuba detailkan satu-satu dalam jawapan ni. Nanti tunggu Siti Farah. Green light file Siti Farah then you can answer, you can ask the question. Nanti Siti Farah tak buat pula, nunggu jawapan daripada saya. Siti Farah buat dulu. Nanti saya akan beri jawapan. Sebab kita belum habis lagi ni. Belum habis saya siapkan. So, Siti Farah kalau dah siap, nanti beritahu saya. Nanti kita akan go one by one. Not satu, not dua. Yang ni lah not satu, not dua. Kita ada sampai berapa not dia. Yang pertama kita income dulu. Kita berdasarkan yang ini, dia ada pelbagai soalan. Ada yang berdasarkan daripada ni. Jawapan ni tapi sama je. Tapi susunan berbeza-beza tak apa. Ya? Campur tolak ni kena perhatikan. Alright? Tapi saya dah bagi jawapan untuk ni. Cuba awak tulis je figure dia. Jadi awak ada some orang kata saya dah beri jawapan untuk net profit ni. Yang lain saya belum bagi, awak tulis saja. Salah tak apa. At least kalau buat, awak tahu salah. Langsung daripada jadi awak tahulah. Ini bukan kerja yang mudah. Bukan kerja yang mudah. Sebab tu saya rakam. Dia kata, rakam tak apa. Saya rakam. Okay, you can refer my words. Okay. So nanti Siti Farah beritahu awak dah siap. Setakat note 3 tu. Okay. Setakat note 3. Nota 3. Kita di bawah lagi ni. Bila Siti Farah kata dah siap, saya tak, kalau boleh saya tak tanyalah awak langsung, saya takkan tanyalah sebab ni apa, mungkin awak segan ke kan. Saya akan tanya. Saya akan beri jawapan tu. Tapi yang awak kena kata awak siap. Jangan sampai awak tak buat langsung. Sebab awak sebagai mewakili pelajar-pelajar yang buat lah. Ada yang tak buat. Sebab apa? Mungkin tengah beli ikan ke. tengah tunggu bas ke kan. Kan? Jadi yang ready sekarang nampak Siti Farah. Yang lain tak tahu. Saya tak tahu. Okay. Alright. Cuma saya nak minta permission lah hari Khamis ni. Dia tak tahu punya nak. Dia baru dia dapat jadual. Tengok kelakor adik ipar saya kahwin. Adik ipar saya tu, sorry. Dia OKU bisu. Perempuan lah. Dan dia dapat kahwin orang bisu juga. Handsome aja suami dia. Bisu jugalah. Dia adik ipar isteri saya. Okay. Tak apa. Sampai tu je. Dah, kalau dah siap. Dah siap. Okey, bagus. Bagus. Sekejap Cuma saya nak macam kepuasan jugalah dalam mengajar. Di mana awak
Betul cikgu, salah cikgu itu saya nak. Selama ni tak apa kan, saya ajar, saya bagi soalan, saya bagi jawapan. Sebab nunggu proses yang lama, ramai pun pelajar kan. Okey, tak apa, saya beri jawapan. So yang ini Theory of obsolete written off. Itu dibenarkan. So dibenarkan, awak tak perlu yang sebelah campur apa tolak ni, kalau dia kosong tu, kalau dia nil, saya tak boleh buat nil. Kalau dia nil tu, itu adalah dibenarkan. Tapi yang ini maksudnya inventory obsolescence written off, awak tulis juga dibenarkan. Belanja itu dibenarkan. Dibenarkan maksudnya dia dah tolak pun dalam PNL, dia dah tolak pun dalam sini. Dia dah tolak inventory ni nombor 1 sini. Kat sini kat hasil dia dah tolak inventory obsolescence. Tak apa yang apa yang apa dah basi tu Dia tolak pun. So yang ditolak tu dibenarkan. Ingat okey. Lepas tu provision for inventory provision tak dibenarkan sebab tak nyata kan. Dia tidak dibenarkan. Awak di sini boleh tak? Tidak dibenarkan. Yang campur kat sini lah tidak dibenarkan. Okay. So, saya buat sini kat sebelah ni. Muat kan? Muat. Kalau campur ni ialah tidak dibenarkan. Boleh Maksud. Meaning. Campur ni ialah disallowable. Campur ni disallowable. Tolak kat sini. Tolak. Saya buat kat sini lah. Base. Ni apa? Ni nanti kita jumpa lah. Lepas tu depreciation of property tidak dibenarkan. Disallowable Boleh tak saya warna hijau ni, boleh tak? Hijau. Okey. Betul tak, Siti Farah? Mana? Oh, yalah. Jadi awak tulis sikit lah. Inventory obsolescence tu dibenarkan. Kalau saya tulis kat sebelah ni pun boleh juga pun. Allowable lah. So kalau dibenarkan is about nil lah. Boleh dibenarkan atau allowable. Ataupun nil lah. Okey. Boleh itu. Dividend dia sebab dividen ni ialah pendapatan ni. Yang ni expenses. Yang ini disallowable expenses. Boleh Tetapi yang ini dividen ialah income tau. Hasil. Income. Hasil. Dividen ialah hasil. Pendapatan. Cuba tengok mana soalan ni. Yang ini ialah ni. Pendapatan ni. Campur kan. Kita dah campur. Kita sudah campur sebab sebanyak untung kita meningkat kan. Okay. Sebenarnya ia tidak dibenarkan. Pendapatan yang tidak dibenarkan ni.
disallowable revenue. Okay. Yang negatif maksudnya apa? Ia adalah disallowable revenue. Betul tak awak buat, Cik Farah? Alhamdulillah. Okay, dua-dua tu awak ingatkanlah, dividen from Thailand tidak dibenarkan. Dividen single tire tu tidak dibenarkan sebagai pendapatan, sebagai hasil lah, sebagai pendapatan lain. Maksudnya diberi sebab apa dividen bukan tak dibenarkan lah, bukan maksud di selalu revenue maksudnya revenue dikecualikan, hasil dikecualikan, dikecualikan exempted lah, ataupun saya jangan guna ni apa tu, exempted revenue Saya buat kotak lah ni supaya nampak dalam satu kompartmen lah untuk dibenarkan. Oh ni yang kotak ni semua dalam ni lah, dia bersama semua dalam ni. Exempted revenue, maksudnya dia dah campur, kita tolak balik lah sebab tak layak dicampur ataupun tak dibenarkan untuk campur, ataupun dia adalah revenue yang tidak dibenarkan. Dividen tu dah dicukaikan sebenarnya, so dividen telah dicukai, kita dapat dividen tu net, bersih. Seterusnya ni cuba boleh buat tak? Boleh buat. Cuba buat. Yang ada je lah. Sekejap saya link dekat sini. Saya baca dia. View this feed. Saya memang, saya minta maaf, saya kalau tak ada student tak boleh lah buat rakaman kosong seorang. Jadi saya respon awak tu, saya boleh dapatkan. Saya bukannya orang yang komen ni, tahu semua masalah awak kan. Sebab tu ada kelas kan. Dan ada kebaikan dia rakaman. So nanti Siti Aisyah atau yang lain, tunggu lah. Saya buat YouTube terus hari ni Setiap soalan. Beritahu dengan parents awak. Awak bukan study week lagi ni. Belum.
Ya, ya. Okey, yang ini nil Nil dibenarkan. Sorry. Salary dibenarkan. Bonus yang ni dibenarkan. Ni dibenarkan. Dia tak kisah awak letak mana-mana pun boleh, boleh Boleh letak kat campur ke tolak pun tak apa Ni double deduction. Double deduction juga warna merah. Double deduction maksudnya 2 kali ganda, so awak tolak kat sini, tolak. Tolak maksudnya sini 2 kali Ini double deduction. Yang ini pun boleh kalau dia kosong, kalau dia nil maksudnya apa? Nil maksudnya allowable expenses. Senang nil Senang nil sajalah. Okey. Nanti kat tadi nil lagi. Awak boleh letak mana-mana lah. Tapi dia ada tulis dia punya ni lah. Okay. Allowable expenses ataupun ni. Saya akan buat dash, saya tak boleh nil nanti, tak boleh sum jumlah lah. So double deduction ni maksudnya awak tolak 2 kali. Maksudnya dia dah tolak. So dibenarkan tolak sekali lagi. So yang inilah blind telephone operator, iaitu gaji blind telephone operator dengan ni merah. Merah ni maksudnya dia bukannya dia hanya maklumat, bukannya RM figure. So yang ini berapa ribu? 21,300 dengan 4,800. Yang ini ditolak. Double deduction double deduction. Yang betul awak buat. Oh yang ni lah semua series ni. Oh tapi tadi belum sampai ni Ni awak salin lah. Ni dah sampai? Ha? Step 3. Oh 3. Siap. Oh ni. Okay, sorry. Ni lah bagus. Sorry. Interest income ialah apa nama? Disallow interest received maksudnya exempted revenue lah. Interest received from fixed deposit ialah exempted revenue. Yang ini nil nil. Nil maksudnya disallowable expenses ataupun disallowable revenue, okey, atau revenue, okey. Awak boleh letak mana-mana. Tapi awak kena tulis lah. Okey. Dia tidak di apa nama allowable revenue kita receive on late payment tu
masih dibenarkan. Hmm. Hmm. Ni lah awak kena tulis jumlah ni dia punya ni je. Perkataan dia, dia punya particular je. Tak payah tulis jumlah lah. Ni tu kan kosong kan. Kena tulis nil lah. Kalau kata awak tulis nil, N-I-L. Saya tak boleh tulis nil sebab ni Excel. Excel nanti kan kita kena tulis kosong kan. Kan? Awak kena tulis nil nil, N-I-L. Kenapa dah nil kalau tulis kosong? Tahulah, boleh tak? Boleh kot. Kena tulis lah. Kan saya kata kena tulis. Kalau tak tulis, saya takut dia tak beri markah pula. Kan? Alright. Yang nombor 5 ni, sorry, belum lagi nombor 5 ni. Ni waktu ni waktu buat repair maintenance ni. Okay. Sampai entertainment of lain ingat kan. Oh.
Okay dah So replace machine ni, ni dibenarkan. Tak ada campur, tak tolak. With covered car park pun dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Disallowable expenses. Okay. Disebabkan dia ni macam capital expenditure. Dia adalah apa? Capital expenditure. Buat aset lah. Kalau buat kita bina aset tak. Repainting dibenarkan. Repainting dah buruk kan. Dah buruk, orang pun tengok alamak ada lagi kedai ke ni tidak. Pecat lah. Okay. Then statutory audit fees tidak dibenarkan. Sorry. Sorry. Yang ini replace machine ni dibenarkan. Repainting of business dibenarkan. Statutory audit fees pun dibenarkan. Allowable. Kalau nil ni maksudnya apa? Nil. Ada satu lagi nil. Bukan dengan nil Ni dibenarkan. Allowable expenses. Dengan allowable revenue. Kalau ada orang kata kita confuse it's allowable or disallowable. Kalau nil, allowable. Okay. Legal fees for renewal agreement nil dibenarkan. Allowable expenses lah. Tax audit dibenarkan. Tax audit tidak dibenarkan. Tax audit consultation fee. Consultation tidak dibenarkan. Maksudnya dia consultation masih perundingan saja. Perundingan awal. Bukan dibuat. Dan seterusnya staff annual dinner dibenarkan. Cuma entertainment of clients dibenarkan kepada 50% saja. Iaitu daripada jumlah tu 37,100. Okay, yang tadi tu ialah daripada 74,200 ni, daripada 74,200 yang dibenarkan hanya berapa? 50% ataupun 37,100. Okey. Betul tak semua awak buat ni? Yang mana salah? Oh. Cover kapak ni disallowable Okey. Dan seterusnya buat. Yang ni saya dah buat jawapan. Yang lain tu sebut. Kelas saya sampai minggu depan lah ada. Saya nak ganti-ganti yang saya tak ada. Penting tu. Saya gantilah. Okey. Ada. Khamis depan ni tak ada. Khamis ni tak ada. Khamis ni batal. Ganti kelas macam biasa. Minggu depan kelas macam biasa lah. Selasa dan Khamis lah tapi tak wajib macam ni lah. Tapi ada seorang lah yang kata bincang supaya ada lah untuk menemani saya kan. Memang kalau kelas mesti ada orang. Kalau dalam Islam salah ajar tak ada orang. Memang salah. Memang bila salah tu tak berkesan lah kita mengajar.
Boleh recording tapi takkan sama punya Okay. Awak cuba buat yang ni. Dan sambil-sambil tu tulis nota kat nota tambahan sikit. Ni asal mana tu. Tapi 1, 2, 3 memang ada lah. Memang orang kata salah daripada semua tu. Mesti ada yang tak betul. Dia buat tak. We are never perfect. Jadi, tapi jangan semua tak betul kan. So saya harapkan kita dapat siap ni dan saya tengok upload. Lepas tu saya nak tidur sikit lah. Tengok, kadang-kadang memang saya ngantuk lah. Ni cuaca sejuk kan kat Kulai, Tio. Sejuk kan cuaca kan. Dia sejak kat mana? Oh, jauh jalan. Rumah siapa lah? Oh, ada kerja kahwin ya? Oh. Hmm. Oh, awak duduk 3 minggu dah. Taman eh? Taman eh? Rumah taman ke kampung ke? Oh, rumah taman lah. Okey lah, lain sikit. Ha? Oh, tak boleh main-main lah. Kat sini berangin lah. Berangin. Oh, mungkin sebab pasang aircon. Tapi sejuk. Saya biasa kalau biasa tak sejuk je. Sejuk no. Nak tidur je sebab apa? Orangin dah kat luar tu. Hmm. Kan? Kan? Ha. Saya ambil gambar kan. Saya ambil gambar kan. Saya buka. Kalau boleh, kalau awak belajar kan, awak kena buka tingkap kan. Kena nunjuk, tengok kat luar, ada tingkap tengok luar lah. Awak, awak orang natural, tengok normal lah, awak manusia. Kena tengok natural juga. Jangan tengok komputer, jadi natural awak kurang kan. Natural maksudnya, daun pokok kan, rumput, orang bergerak kan. Video tu memang, itu not natural. Video tu memang ada orang drama bergerak, tapi dia bukan natural lah. Awak ni natural manusia kan. Awak kena tengok juga. So macam Tio, kalau awak punya komputer awak menghadap mana? Tanya je Tio, you punya komputer menghadap mana? Menghadap dinding ke atau menghadap luar? Macam awak gambar saya tu kan menghadap luar. Cari tingkap lah supaya nampak dalam luar. Tak ada? Ke mengganggu? Tanya je. Hmm? Awak nampak luar? Anda nampak luar tak? Hmm. Kalau boleh awak cari yang ada tingkap dan macam dulu kan saya ambil gambar tu lah. Awak cari kan, awak tengok luar. Natural lah. Tengok kan. Rasa lah sebab kita kalau kat kelas boleh natural boleh tengok orang kan. Tengok kawan-kawan awak, awak boleh tengok siapa tu ada, boleh tengok Syah, tengok Fintech contohnya kan. Boleh tengok natural. Tapi sini awak tak ada tau. Oh sebab tu awak jalan kelas patah dan jauh seronok Kena, kena jagalah. Yeah. Oh, iya ke? Kan Johor 8 lah.
Awak kat dalam patah kan? Saya ingat 7 bukan Johor lah. Awak ni tak tahu je. Oh, Nusa Jaya lah tu. Satu negeri lain lah. Wah, jauh jalan. Dia postcode lain, negeri lain. Awak tahu tak Johor 8? Awak tak tahu eh? Duduk lama tak tahu. Ha. Negeri lain lah, postcode lain. Mungkin pentadbiran negeri lah kot. Nusa Jaya tu. Ha. Duduk kat rumah je kan. Di Juntek orang bangun tak? Di Juntek. Tak dah. Ha. Oh, sendiri first time saya tahu. Saya rasa Nusa Jaya tu. Nusa Jaya pentadbiran negeri kan. Hmm. Di Juntek tidur lambat. Kalau tak penuh kelas nak tengok mak pun tak sempat. Mana kerja, mana belajar, mana rehat, mana tidur kan. Lecturer lain semua dah bye-bye. Saya memang nak buat lah, tapi tak wajib saya nak ganti masa kelas yang terlambat, setting, apa tu, ni kan. Jadi tak payah kelak, datang tak apa. Okay, bagus. Baik, bagus Istifarah. Supaya bantu jugalah untuk yang satu lagi ni provision give for promotional overseas pun. Bila tu dibenarkan sorry dia dibenarkan. Right? General provision ni general provision tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okay. Sekarang dia yang sebelah campur tu disallowable expenses. Update sikit lah yang tidak dibenarkan. Kalau boleh lah yang dalam satu kertas awak tidak dibenarkan senaraikan senang. Yang belah campur senaraikan lah apa benda yang macam gitu. Jadi senang. Specific provision specific provision itu saya tak beritahu. Kalau awak baru ni saya beritahu kan. Kelas lepas saya beritahu. Senaraikan dia yang apa nama disallowable expenses ni. Okay. Jawapan ni UTM kasih tau. Satu-satunya yang UTM kasih jawapan yang lain tak pernah. So spesifik boleh. Spesifik dibenarkan. Spesifik dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Sebab kita tahu. Kita tahu orang tu memang kita tak tahu. Memang dia dah meninggal. Spesifik lah tahu ni. Contohnya ni dah bankrupt. Ni Ali dah bankrupt. Hassan dah meninggal. Okay. Maslinda dah mati contohnya. Itu contohnya. Contohnya kita apa yang kita tahu orang tu dah meninggal, tak mampu bayar. Kan. Okay. Tapi kita tulis ni. Okay. Seterusnya cash donation to Red Crescent. Yang ini sebenarnya dia ada satu lagi frasa kat bawah tu ya. Sebenarnya dia akan tolak nanti kat bawah. Dia mula-mula dikatakan tidak dibenarkan. Sebab apa? Nanti dia akan tolak lagi di bawah. Okay? Selepas aggregate income tu. Okay? Ini nak mengira apa nama? Nak mengira adjusted income dulu. Okay? Kenapa dia bukan adjusted income? Donation bukannya operasi perniagaan. Tulis sikit. Boleh tak? So donation ni is not operation.
expenses. So then this allowed lah. Tetapi nanti dia akan tolak nanti selepas di bawah lah selepas okay. Dua-dua tak dibenarkan. Dua-dua tidak benar. Any donation kalau tepat sini tidak dibenarkan. Then later will deduct on the aggregate income nanti. Alright. Seterusnya ialah marketing. Marketing dibenarkan. Marketing ni memang kebanyakan dibenarkan. So yang saya ingat yang tak dibenarkan tu lah yang bawa ramai orang untuk pergi marketing kan. Jadi dibenarkan berapa orang. So tengoklah. And then other operating expenses ini ayat ini sebenarnya routine inspection of product. Itu dibenarkan, okay. Kita tengok kita inspect, contohnya kita buat produk apa? Produk apa nama? Epok-epok je ni karipap kan. Bahasa dulu epok-epok, awak tahu tak epok-epok? Tak apa tak tahu orang sekarang. Epok-epok karipap karipap. Bahasa dahulu ialah epok-epok. Cina saya tak tahu, India tak tahu ya. Tanya mak awak tahu kot. Epok-epok tu kalau orang kampung cakap epok-epok. Epok-epok. Kopiah. Lintek bagus Lintek ni seorang pemikir. Aduh. Itu gold masih mati. Kau tanya mak awak tahu. Dah gold lah orang tu. Dah mati. Saya tak jumpa mak saya tu. Tahu. Ada yang gold lah. Gold macam orang ajar betul. Gold tu tak baik dengan gold. Dulu mak cakap dengan gold kan. Dan gold. Dah meninggal. Alright. Saya cakap dulu tu kasar. Then routine inspection. Rutin tidak dibenarkan bukan tak dibenarkan. Quality certification ni dia double deduction dia adalah apa? Kita nak mendapatkan ISO. Yang negatif ni maksudnya yang negatif tu adalah double deduction. Okay? Kalau tolak kat sini kita ada satu perasaan yang dinamakan double deduction. Okay, ini double deduction. Maksudnya company tu memohon ataupun membayar untuk mendapatkan ISO. Macam apa yang berlaku di College YPJ lah. Jadi ISO. Tapi kita kena bayar lah. Okay. Kena bayar pegawai-pegawai di Malaysia. Okay. Dan CJ tu kita kena bayar. Okay. Okay. Dan seterusnya ialah double deduction. Okay. Betul tak? Siti Farah berapa banyak betul? Tanyakan right ke? Yang baru buat yang tadi. Saya tanya. Yang apa yang salah ni? Oh, okey. Alright. Yang lain betul Okey tak apa. Tanya je. Okey, dan seterusnya ialah gain on this yang ni lah. Ni awak teruskan. Sini teruskan lah. Dan jumlahkan boleh tak? Jumlahkan kiri dan kanan. Okey, mungkin kita Allahu Akbar terlebih masa. Awak boleh stay tapi yang Siti Nur Aisyah janji dengan saya kan. Awak boleh tunggu di Untek boleh tunggu lah 2 orang. Yang lain boleh stay ataupun boleh left lah. Sebab mungkin awak ada hal lain kan. Siti Farah pun kena. Siti Farah kena stay Yang lain nak stay boleh, nak keluar boleh. Sebab saya nak habiskan jugalah. Untuk kebaikan awak juga kan. Nanti mesti lecturer kau ni ngajar lebih hari lecturer ni tengok lagi cikgu buat jawapan. Aduh, mana sempat je lah dekat apa ni.
Dan saya suka buat kelamin ini sebab apa? Awak ada. Tak aman pun tak apa. Dan saya buat secara live. Oh, best secara live kan. Macam best lah. Mana lah gambar saya tak keluar gambar saya. Mana gambar saya? Ya Allah. Patut awak boring. Tak ada gambar saya. Sejak saya masukkan gambar saya. Tu. Hilang. Okay. Ni awak jumlahkan ni. Okay, kalau contohnya kita terus layan ni, contohnya gain on disposal of property, insurance premium nil, dibenarkan. Dan gain on disposal of property itu adalah, di sini, ini adalah disallowable apa? Sekejap je lagi Sekejap je lagi. Contohnya di sini kita ada apa tadi? So gain on disposal dia exempted exempted. Kita ada amount yang exempted. Maximum 30,000. Jadi 20,000 tu adalah apa? Exempted income, okay? Exempted income, exempted income. Contoh saya campurkan semua atas ke bawah. Atas ke bawah awak akan dapat sini lah. Campurkan 2 juta, 260,000. Yang ni awak tolakkan. Awak tolakkan boleh tak? Hijau tolak merah. Yang ni awak tolakkan, awak akan dapat sini 2 tolak 21. Jadi kau tolak kan? So ni jumlah ni awak tolak kan ni. Dapat 2044 adjusted income. Maksudnya pendapatan awak asalnya, asalnya pendapatan awak adalah 2055. Setelah mengambil kira dibenar tidak dibenarkan, double deduction semua, so adjusted income menjadi 2044, 2055. So mungkin cukai awak mungkin akan berkurang. Kerana apa? Awak diuntung semakin apa? Asalnya 2055 dan awak sekarang dia dapat 2044. Okey. Lepas itu yang ini. Yang ini tak perlu lagi. Yang ini boleh tak? Yang ini saya tutup. Ini saya tutup tau. Saya dah tutup. Tahu tak tutup? Nak tutup ni saya hitamkan supaya awak tak boleh tulis kat sini. Sebab itu dia tak ada lagi erti kata campur atau tolak. Dia buat tu daripada format yang baru. Macam inilah. Dapatkan figure dia. Boleh tak? So kita ada sampai aggregate income ni. Cuma cari aggregate income berapa. Aggregate income maksudnya mengambil kira semua pendapatan. Pendapatan tadi kita dah exempted dan kita sebenarnya asingkan pendapatan-pendapatan lain. Okay. Pendapatan lain tu kita asingkan, and then barulah kita masukkan pendapatan lain, ada income dalam untuk mencari aggregate income. Cuba buat.
Yang ni memang kalau dah habis boleh keluar awak Tapi sampai situ tunggulah. Saya akan pergi minum sekejap. Tapi Siti Raisya dah janji tadi. Saya akan tunggu. Untuk saya buat YouTube. YouTube. Okay. Awak tahu susahnya belajar orang saya. Kan? Saya akan ambil kajak lagi. Lepas tu saya akan nak minum sikit lah. Dah insan. Saya minum sekejap. Beri 5 minit untuk saya rehat atau upload dalam YouTube. Lepas tu dapat. Mungkin yang ini memang kena satu slot, tapi kalau macam soalan pendek, itu dua soalan boleh Satu soalan pendek panjang ni. Dah siap belum? Nanti dah beritahu dah siap ya. Video tag dapat rehat video tag. Ya. Tak berehat. Penat tau. Sebarang tolak saya merahkan lah ya. Yang ini kalau dapat, kalau tak dapat tu macam alamak. Dan kalau dapat memang orang kata benda ni tak susah, semua dah ada. Logik lah kalau dapat. Bagi income berapa. Orang kata kalau dapat kepuasan lah. Kan? Your satisfaction. Dah siap belum? Ya. Cuba awak tengok soalan yang baru. Cuba awak tengok soalan yang baru. Yang saya baru tu. Dia hampir sama ya. Dia hampir sama. Yes. Ya. Apa yang saya ajar macam lepas ini saya ajar. Dapat, ada boleh dapat A Yang ni, tapi saya sendiri lebih sikit. Lebih sikit daripada yang saya lepas. Memang saya confirm lah kalau ikut. Memang semua buat semua dapat A. Itu tak tahulah. Itu berdasarkan awak juga ya. Okay. Dia ada 4 soalan kan kau tengok. Yang saya ajar tu, yang saya tak ajar tu memang tak masuk. Benar je saya ajar awak pun kan. Aduh. Okay. Buat bandingkan jawapannya. Kalau betul, katakan betul. Okay. Capital allowance. Dia berganti kepada ni depreciation. Unabsorbed. Capital allowance. Tolak. Susah. Okay. Oh, itu kau dah. Bahasa pelawat.
Aduh. Dah tidur kat dia kan? Ha? Dah penat sangat kot. Okey. Dapat tak? Dapat. Dapat tak? Tanya. Okey, other income. Nil. Oh, masih lagi nil eh. Exempted kan? Exempted. Kalau dividend ni memang exempted lah. Nil. Exempted. Untuk mana dia tengok pada soalan juga. Eh? Dia tengok pada case of question. Nanti awak PM tepi saya yang dah dapat boleh tak? Bukannya sekarang lah. Kalau saya tak boleh nak fikir sekarang. Saya nak habiskan ni dulu. Okay, nanti yang kata ada tu beritahu saya. Jadi, lepas tu Tio PM tepi saya tolong itu. Alright. Aggregate income awak ialah 2 juta. Dapat tak? Maksud bagus. Okay. And then, yang ini tadi awak tak dibenarkan, tetapi ia dibenarkan dalam untuk mengira chargeable income. Last sekali lah. Ya. Okay. Dia dah buat ni awak cuba buat habis. Awak siapkan lah. Siapkan, maksudnya daripada chargeable income tu, kena kalikan 24%. Maksudnya cukai dia dah 24% daripada chargeable income. Pada pendapatan yang dikenakan cukai chargeable. Yang tadi maksudnya dah mengambil kira tadilah aggregate income, settled income, adjusted income semua. Last kali is a chargeable income. So, senang kira. So our tax must to pay to income tax is based on chargeable income times rate dia. Rate dia lah contohnya 24%. Okay. Cuba kira berapa cukai yang perlu dibayar oleh company wood ni. Okey, saya tak boleh tunggu lagi. Sebab mata saya dah mula ngantuk ni. Okey, saya mak ya. Okey, tolak 3,000, tolak 10,000. Chargeable income ialah 2 juta, 24% kali 2 juta ialah 489,000. Dapat? Dia maksimum 10,000 maksimum. Okey lah. Dia awak kena ni. So, itu saja daripada saya. So, awak go through ni, awak yang kita dapat jumpa dari bagus jugalah. Bagus juga kita dapat ini. Maksudnya beritahu awak senaraikan semua yang sini lah. Yang warna tolak ni iaitu campur yang ni. Yang ini ialah nil ataupun disallowable expenses ataupun nil allowable expenses. Okay. Disallowable
Yang ini boleh dikatakan sebagai apa? Disallowable expenses ataupun disallowable revenue. Okay. Yang tolak ni ialah kita ada disallowable revenue ataupun exempted revenue. Exempted revenue. Sorry. Boleh maksudnya dia tak dibenarkan dalam chargeable adjusted income. Dia akan boleh ditolak nanti, dicampur balik atau ditolak dalam nilai ya. Dalam aggregate income ya. Untuk ni. Then tolak juga double deduction. Yang penting sini yang double deduction ni. Okay. Dan yang ini lagi satu disallowable expenses ni. Ini paling penting lah saya rasa. Dengan double deduction. Okay. So kita ada net profit. Awak mula rasanya mula kat sebelah positif lah. Okay, dan ceritanya campur dengan tolak. So masuk campur dengan tolak ni. So boleh go through. Okay. Kalau nil, awak senaraikan saja dalam tray kosong. Okay. Jadi format ni. Yang ini saya akan berilah. Okay. Ini saya akan beri. Dan tunggu sekejap. Yang lain boleh keluar lah. Tio boleh keluar. Radar. Itu juga terima kasih dia boleh keluar kepada ni lah. Siti Farah. Alright. Yang tinggal Siti Nur Aisyah dengan Lim Jun Tek untuk tunggu saya. Tunggu untuk saya buat YouTube. Untuk saya buat apa? Sekejap ya. Untuk saya buat YouTube. Okay.